قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, jadikanlah kami ini nampak yang betul itu betul, dan izinkan kami, rezekikan kami untuk buat perkara yang betul tersebut, ya Allah. Wa arinal haq wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Dan ya Allah, jadikan yang salah, yang buruk itu buruk dan salah di mata kami, ya Allah. Dan jauhkan kami, rezekikan kami, berikan kami kekuatan untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang dan salah tersebut. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Amma ba'du, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini dapat lagi kita berkumpul, dapat lagi kita duduk berteleku, duduk dalam keadaan roh kita masih duduk di dalam dunia, bukan roh yang dalam keadaan sangat terkejut menanti bilakah datangnya malaikat mungkar dan nakir, bukan roh yang sedang menanti ataupun melihat waris-waris siapakah yang datang ketika kematian kita. Bukan semua itu, tuan-tuan pemahami Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya, yang hakikatnya adalah Allah memberi kita peluang untuk terus mencari walaupun secubit amalan, yang mana amalan itu melembutkan dan memberi syafaat kepada kita untuk menyentuhkan kaki kita sehingga sampai ke taman-taman syurga, ataupun tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat permulaan bau pun itu sudah membuatkan kita gembira sebelum sampai ke tahap mencapai taman-taman syurga tersebut. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mukadimah sini saya suka sebut tentang kematian, sebut tentang akhirat, sebut tentang, ialah kita tazkirah tentang akhirat lah kan. Cuma saya lebih suka sebut tentang perkara-perkara yang akan berlaku selepas kematian, ataupun perkara-perkara yang agak menakutkan kita. Sebab apa, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita semakin hampir dengan tanda-tanda kiamat yang besar. Sungai Furat sudah kering habis, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah. Bermula 25 Mei ini, tuan-tuan tengok berita, tuan-tuan tengok Google. Apa yang berlaku pada Sungai Furat? Telah nampak bangunan putih di dalam bahagian Sungai Furat tersebut, dan dah mengering habis dah. Dalam masa 2 tahun begitu, surutnya itu terlampau cepat. Tuan-tuan tengok dia bagi tanda daripada tiang mana sampai ke sekarang dah habis terus sampai ke bawah. Yang surut ataupun kekurangan air tersebut berlaku dalam masa setahun lebih ke 2 tahun begitu sahaja. Dan ada juga berita-berita lain, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa taala. Tengok Antartika, beberapa pengkaji-pengkaji Malaysia itu ada memberikan maklumat dan laporan yang tidak diberikan pada berita-berita. Apa dia, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa taala? Kawasan iceberg, kawasan Antartika yang ais itu sekarang sudah mula mencair. Bukan sekadar mencair, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allahumma salli ala Muhammad, bahkan wujud satu gunung berapi, yang gunung berapi itu memang panas dan memang hidup, yang mencairkan kelilingnya, dan Antartika sudah mula bertukar menjadi hitam, tidak lagi ada ais kurang ais di tempat Antartika tersebut. Banyaklah tanda-tanda kiamat yang Nabi dah sebutkan 1400 tahun dahulu, yang sebenarnya kita kena hati-hati. Hati-hati dengan apa, tuan-tuan? Dengan amalan-amalan. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sebelum kita masuk bab Humazah dan Lumazah yang kita cerita panjang dah. Cerita duk kutub depan, cerita duk kutub belakang. Humazah dengan Lumazah. Sampai tahap Allah wailun, Allah sebut wailun. Yang kita dah cerita wailun tu macam-macam dah. Wailun itu satu bentuk hukuman. Wailun itu satu neraka yang khas untuk orang yang Allahumma salli ala Muhammad, yang antaranya ulama sebut, antaranya adalah untuk Humazah dan Lumazah. Antaranya ada yang berkaitan dengan bulan Ramadan, ada juga yang menyebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah, wail itu adalah suara-suara neraka, dan banyak yang kita dah bincangkan sebelum ini tentang wailun. Sehingga tahap wailun itu,
perkataan wailun itu sangat dahsyat. Sehingga apabila seorang ibu ataupun seorang bapa ataupun seorang guru menyebut kepada anaknya ataupun anak muridnya perkataan tersebut, menandakan bahawa seorang guru ataupun pendidik ataupun ibu bapa itu sangat-sangat kecewa, sehingga kekecewaan itu diserahkan kepada Allah. Wailun, maksudnya apa? Wailun, celakalah engkau, sehingga perkataan celaka itu Allah pun sama-sama mengungkapkan celaka orang ini kerana mencelakakan ibu bapanya, maka ketahuilah wailun, ketahuilah bahawa kecelakaan itu akan berlaku di dunia dan di akhirat sampai bila-bila. Maknanya ada azab dunia dan akhirat, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam wailun, humazah, lumazah ini dia ada sifat-sifat yang kita akan ceritakan nanti. Cuma tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perasan tak? Kadang-kadang orang yang mengumpat, orang yang duk cakap belakang ini, mereka itu bukan orang yang degil. Mereka orang surau, mereka orang masjid, mereka orang yang belajar ilmu agama. Tapi masih tergolong dalam humazah wal lumazah. Sedangkan Allah sebut, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah kita daripada membuat kejahatan dan mencegah daripada perkara yang tak fahsya wal munkar, perkara yang berkaitan dengan hati dan juga perkara yang berkaitan dengan fizikal. Kedua-dua kemungkaran, solat itu akan menyebabkan kita terkeluar ataupun mampu untuk lari daripada sifat-sifat tersebut. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah punca solat itu tidak menjadikan kita ataupun tidak menjadikan kita itu menjauhi perkara-perkara fahsya wal munkar? Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama duk bincang panjang fahsya wal munkar ini. Apakah maksud fahsya munkar yang menyebabkan solatnya itu mampu jadikan dia baik? Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat sebenar fahsya wal munkar. Cuma tuan-tuan saya nak sebut dulu solat ni tuan-tuan. Sebab tu solat ini, dia bukan sekadar solat. Solat itu tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, kalau kita cerita bab niat je dah habis terlentang dah kita. Kita ni rasa hebat tuan-tuan. Kita boleh ajar orang ngaji. Datang-datang, ni ustaz ni hebat ni, boleh ajar ngaji, boleh ajar tajwid. Memang ustaz tunjuk. Kita ni rasa macam, ada sedikit rasa macam, wah ada ilmu aku ni. Ada rasa takjub sikit tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, kalau kita buka bab niat sahaja, bab solat niat, kita dah terlentang terbalik dah tuan-tuan. Benda yang senang, ta'arud, qasad, ta'yin, itu mudah lagi tuan-tuan. Tapi apabila masuk bab mukafalah, bila masuk bab muqaranah, banyak bab niat ni tuan-tuan sebenarnya. Sampai bab niat je dah menyebabkan kita terlentang. Hakikat niat yang menandakan solat kita itu membawa kepada tazallulan, kata ulama. Tahu tak solat tu macam mana tuan-tuan? Tazallulan, kata Syekh Al-Fatani, solat itu adalah rupa kehambaan dengan keadaan tazallulan. Maknanya kita datang, solat kita itu kita mesti datang dengan beberapa perkara. Yang kalau tak ada perkara-perkara ini, maknanya kita bukan dalam keadaan solat. Ini mazhab Syafi'i. Ini cerita fizikal tuan-tuan. Kita belum cerita niat tadi. Saya ambil yang ni dulu. Sebelum kita masuk cerita humazah, tanda-tanda humazah nanti. Orang yang solat, mestilah hamba yang solat itu, mestilah datang dengan rupa kehambaan. Kehambaan itu dengan keadaannya tazallulan, kata Syekh Al-Fatani. Iaitulah tazallulan itu maknanya merendahkan diri dia. Wa tasliman, menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Kemudian tabadzulan, yakni rasa hina bila solat. Takhaddu'an, dia rasa khuduk. Rasa khuduk ni rasa macam tak cukup, bukan cukup, mencukupi semua sekali. Takhasyu'an, datang dengan rasa khusyuk, takut kepada Allah. Rasa macam khusyuk, takut kepada Allah. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Taraghuban, yakni dia rasa gembira dan suka dengan keadaan solat itu. Tak tamallukan, kata Allah Subhanahu, kata Syekh Al-Fatani, dia rasa
Allahumma salli ala Muhammad, sampai tahap nanti bila dia dah ada sifat-sifat semuanya itu, dia akan ada satu namanya tamallukan. Tamallukan, iaitulah tamallukan ini maksudnya adalah rindu dan dendam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan. Ada berapa sifat saya sebut tadi? Tazallulan, tasalluman, tabadzulan, takhaddu'an, takhasyu'an, tarawuban, tamallukan. Tujuh sifat ini mesti ada dalam sifat solat kita kalau kita belajar akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahap kalau orang-orang yang berada ataupun yang belajar adabnya itu seperti mana Al-Imam Al-Ghazali, dan juga perkara ini disebut juga oleh Al-Imam Nawawi. Mereka ini tuan-tuan, kalau tidak mencukupi tujuh perkara ini, maka mereka merasakan ataupun mereka akan membuat satu solat yang baru yang nama solat itu adalah i'adatan. Menambah solat mereka ataupun mengulang solat mereka. Sebab mereka rasa tak sah solat mereka itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Solat begini yang mampu menyebabkan seseorang itu terhindar daripada maksiat. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyaklah pasal tazalulan ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kata Syekh Daud Al-Fatani, tazalulan itu mestilah pada takbirnya. Kan bila angkat takbir tu dah mula ada rasa rendah diri dulu. Tujuh sifat tu tak boleh ada semua dulu. Kalau kita orang awam, masukkan satu persatu tak ada masalah. Datang dengan rendah diri dulu. Allahu Akbar, angkat takbir dengan rasa rendah diri dulu. Dengan syarat Allahumma salli ala Muhammad, kita punya solat itu ada yang namanya, niatnya itu mesti ada lintasan. Lintasan itu pun ada syaratnya. Kita masuk fiqh sikit sebelum kita masuk tafsir tuan-tuan. Pembenar mati Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kitab Munatul Musalli perkara ni tuan-tuan. Saya duk baca jadi saya sukalah nak menceritakan juga perkara ni. Jadi bila angkat takbir itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai tahap imam-imam ini, orang-orang hebat ni, dia concern sangat dengan solat dia sampai dia kata manakah niat yang terbaik. Bila niat yang terbaik? Sampai dia sebut ada 4 jenis niat. Yang pertamanya orang yang berniat daripada perkataan A sampai bar itu semuanya sekata. Angkat A sampai bar, niatnya masuk sekali jalan sama rata dengan takbir dia. Itu yang namanya kamilah, niat yang paling sempurna. Adapun orang awam, niat kita ni duk basing-basing tuan-tuan. Allah, kita angkat Allah itu, kita tak masuk lagi niat. Dia macam tak boleh masuk lagi. Allah Akbar tu baru laju masuk. Aku solat fardu maghrib. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahu tak apa ulama bincang tentang perkara ni? Apa ulama sebut tentang perkara ni? Disebut bahawa ketika mana kita angkat takbir tuan-tuan, kita menggunakan niat yang tidak sempurna itu, bermakna kita masih mencuri masa untuk solat berbanding ulama. Dia cuba mencuri-curi masa untuk bekerja. Kita lain tuan-tuan. Kita ni duk curi masa nak solat. Sebab nak selang kan, tengah kerja sibuk sangat kita curi masa. Sampai masa nak takbir tu, otak ni masih berfungsi untuk kerja lagi. Duk kira duit, duk apa, angkat takbir. Allah. Tak boleh masuk tuan-tuan. Sebab ada namanya yang tazalulan. Kita tak datang dengan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu Allah tak berikan kita rezeki. Rezeki apa tuan-tuan? Fahsya'i wal munkar. Kata ulama, yang paling mahal dalam fahsya'i wal munkar ini bukan kita terhindar daripada maksiat. Sebab semua orang akan berdosa. Nabi Nuh alaihi salam duk kesian sangat dengan anak dia sampai dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad, apa dia minta Nabi Nuh alaihi salam, itu adalah keluargaku, tolong selamatkan aku. Nabi Nuh alaihi salam guna kabel label dia sebagai ar-rasul, dia kata itu keluarga aku ya Allah, tolong selamatkan dia. Nabi Nuh sampai guna kabel tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan satu kesalahan bagi para anbiya. Ini salah satu. Banyak lagi lah tuan-tuan yang melakukan. Maknanya kita ni memang sentiasa akan membuat kesalahan dan berdosa. Cuma fahsya' wal munkar, apakah yang menyebabkan solat itu boleh membuatkan kita fahsya' wal munkar?
terlepas daripada fahsyat wal munkar itu, maka kata Syekh Daud Al-Fadhani, tuan-tuan pembar rahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah di mana keadaan apabila kita berbuat dosa dan kemudian kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Apabila kita berdosa, Allah sendiri panggil kita, dok ketuk diri kita untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum arak tuan-tuan, minum arak. Minum arak, habis sahaja minum arak tuan-tuan, solat taubat. Esok dia puasa. Nak menandakan dia bertaubat kepada Allah. Nak menandakan bila sebegitu sifat seseorang itu, maka menandakan solatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling mahal harganya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak dapat 7 sifat solat tersebut, adakan salah satu, jadi dah. Datang dengan rendah diri, Allah, fokus. Sebab niat itu adalah lintasan hati. Niat tu lintasan hati lah kan. Niat tu macam mana niat ni? Kita nak cerita niat ni macam mana sebenarnya? Niat ni tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa taala. Dia macam kita tertinggal kunci kat rumah. Saya ambil contoh begitulah senang. Tinggal kunci kat rumah. Sampai je masjid tuan-tuan, dalam hati kita ni, kunci tinggal kat rumah. Macam mana lintasan tu tuan-tuan? Dia datang macam tu, kunci tinggal kat rumah. Dia lintas. Dia bukan datang dengan, datang dengan awas. Kunci anda tertinggal. Tak tuan-tuan. Bukan begitu. Dia datang lintasan. Maka lintasan itulah yang dinamakan niat. Dan niat itu berlaku. Niat itu hanya akan berlaku. Niat yang sebegitu hanya akan berlaku apabila otak kita ini fokus pada sesuatu. Sampai masjid, otak kita fokus sikit pada keselamatan rumah, maka kita teringat dengan kunci. Fokus tuan-tuan. Bila datang ke masjid, otak kita dah fokus untuk solat, maka dengan tanpa sengaja, kita akan boleh niat dengan sangat baik, dan dalam keadaan itulah yang kita namakan tazallulan, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiki solat. Itu solat antara solat yang perlu dibaiki. Kerana solat itu antaranya yang boleh menyebabkan kita terhakis ataupun terhindar daripada penyakit-penyakit yang namanya humazah wal lumazah. Kita bacakan wailul likulli humazatil lumazah. Yang kita dah baca tentang humazah tersebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita sambung perkataan-perkataan humazah ini, yang mana yang lepas tu kita dah cerita pasal ta marbutah yang ada pada humazah wal lumazah. Kita dah cerita pasal wailun, kita dah cerita perkataan wailun tu banyak sangat makna-makna dia, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu yang kita tertinggal. Kalau perkataan wailun itu disebut dari segi, kita pandang daripada segi nahu. Nahu ni kaedah penukaran bahasa. Kalau sorof ni kaedah penukaran baris. Dia bezakan bahasa Arab ni. Bahasa Arab ni sangat cantik lah. Jadi kalau kita pandang dari segi nahu, dari segi penukaran, minta maaf. Nahu ini barisnya. Jadi kalau kita tengok barisnya pula, tuan-tuan yang dimulakan Allah. Wailun itu dimulakan dengan baris depan. Yang mana baris depan tu kalau dalam bahasa Arab, kita namakan dia sebagai jumlah ismiyah. Kalau dari segi keilmuan balaghah. Balaghah ni ilmu kiasan. Bila jumlah ismiyah, bila ayat ismiyah, kita nama ismiyah tadi, ia akan lebih bermakna pengekalan ataupun kemusnahan yang diberikan itu, ianya akan kekal sampai bila-bila. Tuan-tuan tengok perkataan wailun itu, betapa dahsyatnya wailun itu, maka wailun itu sangat-sangat menunjukkan bahawa humazah dan lumazah itu adalah satu perkara yang tidak mengharmonikan masyarakat. Minta maaf saya kena sebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hari ni duk ceramah dia duk hentam orang je. Dia cari satu point, dia buka video orang, dia komen video tersebut. Asal niat dia adalah niat untuk menegur. Tapi niat untuk menegur itu berunsurkan makian, berunsurkan cacian, berunsurkan untuk memalukan, yang kita namakan sebagai lumazah. Minta maaf, kita namakan dengan
Humazah. Sebab Humazah ni tuan-tuan, dia nama dia Hamazah. Hamazah ni dia maksudnya cucuk. Cucuk sesuatu dengan benda yang tajam. Ada dalam surah Al-Mu'minun kan? Al-Mu'minun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari cocokan-cocokan ataupun bisikan-bisikan syaitan. Humas ni tuan-tuan. Humas ni maksudnya cucukan, gangguan orang yang suka cucuk. Benda tu tenang je tuan-tuan. Tapi ada orang cucuk. Cucuk itu yang dinamakan humazah. Minta maaf, ramai TikTokers, ramai apa tu namanya, orang-orang yang terkenal, influencer dalam media sosial sekarang, suka sangat mengeluarkan satu video dan komen video tersebut secara terang-terangan. Kenapa tak jumpa belakang-belakang? Orang yang beradab, kalaupun ditegur dengan belakang, orang tu tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah. Saya sebagai contoh, kalau kena tegur sebegitu tuan-tuan, saya sendiri sanggup untuk mengaku bersalah dan cuba membetulkan keadaan. Dan keadaan itu perlu dibetulkan bukan dengan menggunakan kaedah yang sebegitu. Tegur saya akan maklumkan pada orang lain. Selesai. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, humazah itu juga berbentuk sebegitu, kata ulama. Bahkan kata lumazah pula, lumazah ni kata dia lumas lah, kita sebut dah sebelum ni. Lumazah tu kata asal dia lumaz. Lumas ni apa tuan-tuan? Lumas ni yang bermaksud mencari kesalahan seseorang secara berterusan. Kemudian dia bongkar kesalahan itu sambil memalukan orang. Tengok tuan-tuan. Orang yang sebegitu yang saya sebut tadi, dia ada dua-dua. Humazah wal lumazah. Ini perbuatan yang sangat buruk. Dia bukan buruk pada muka yang ditegur je tuan-tuan. Muka yang ditegur tu tak ada masalah sangat. Kadang-kadang contohlah kan, kita ada Ustaz Somad, kita ada Ustaz Kazim, kita ada Ustaz Wadi Anwar sebagai contoh. Mereka ini kalau ditegur, mereka okey saja tuan-tuan. Malah mereka sanggup untuk memohon maaf. Tak ada masalah. Cuma tuan-tuan, apabila ditegur dengan keadaan itu, masalahnya adalah masyarakat mula kucar-kacir. Tajuk, saya sebutlah. Saya kena sebut tuan-tuan sebab perpecahan ini sangat-sangat selalu berlaku. Tajuk kuliah pun dah menyebabkan perpecahan. Tajuk kuliah apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Betul ke kita bermazhab Syafi'i? Patut ke kita menggunakan mazhab Syafi'i? Yang menyebabkan dah pecah belah dah tuan-tuan. Tajuk sahaja. Ya betul, kita perlu tarik ataupun kita perlu tengok betul-betul mazhab tersebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu ke kita bincang sebegitu untuk orang ramai, untuk orang awam, dalam keadaan kita petik nama-nama ustaz dalam kuliah tersebut? Itu satu kesalahan yang terdapat dalam lumazah wal humazah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan cari kekurangan orang lain. Sebab kita pun ada kekurangan. Kalau orang duk cari salah kita pula macam mana? Adakah kita ni malaikat? Kalaulah korang cari kesalahan kita, adakah kita suka tuan-tuan? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka, saya tak pasti, lupakah kita bahawa kita ni pun tidak sempurna. Sebab itulah ayat seterusnya Allah sebut tentang allazi jama'a malan wa 'addadah. Nak menceritakan sempurna sangat ke kita duk humazah-lumazah tadi. Satu sisi tuan-tuan, bila kita tengok humazah dengan lumazah, bila kita suka mencaci orang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah verdict orang tu dengan allazi jama'a malan wa 'addadah. Orang ni dia suka kumpul harta. Nak tunjuk tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama yang pertamanya, adakah kita ni hebat sangat, kaya sangat sampai sanggup nak meremehkan orang lain? Sedangkan akan ada yang paling kaya, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ada sisi lagi satu, ada sisi yang lain tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Apabila seseorang itu terlibat dalam humazah wal lumazah, apabila telah sebati dalam diri dia humazah wal lumazah, akan ada satu sifat yang namanya sifatnya itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadi orang yang suka mengumpulkan harta. Automatik.
Tuan-tuan cari, saya suka kaji, tuan-tuan suka kaji. Tuan-tuan duduk dengan orang yang suka ngutuk-ngutuk orang. Duduk dengan dia. Walaupun dia tak kaya, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia akan cuba tunjuk diri dia kaya. Perhatikan. Dia akan tunjuk diri dia kaya. Kita pantang kita beli itu sikit, dia akan cuba untuk beli ataupun dia akan cuba ceritakan benda lain yang dia ada yang lebih mahal sebagai contoh. Sebab sikap dia tu suka mencaci orang dan dia rasa semua orang akan memandang rendah kepada dia menyebabkan dia cuba untuk buat yang terbaik supaya orang lain pandang dia tinggi. Sampai tahap begitu sehingga tahap Allah kata allazi jama'a malan wa addada, orang yang kumpul harta ini dalam satu sisi yang lain dia adalah orang yang sama dengan humazah-lumazah tadi, dan satu sisi yang lain tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ada keadaan orang yang suka mengumpul harta sahaja. Bila dia kumpul harta, dia tak semestinya jadi orang humazah dan lumazah tadi. Bila dia jadi orang humazah-lumazah, dia suka ngutuk orang, ngumpat orang belakang, dia akan jadi orang yang suka kumpul harta. Dia terbalik sikit. Jadi orang yang suka kumpul harta ini, walaupun dia bukan orang yang suka mengutuk orang lain, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tetap juga termasuk dalam golongan yang Allah sebut wailun. 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 Orang ini orang yang paling derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, allazi jama'a malan wa addadah, yang duk kumpul harta kemudian duk kira-kira harta mereka. Ini sifat kedua, orang yang mendapat wailun, orang yang Allah kecewa sangat dengan dia. Yang sebelum ini disebut sebagai humazah wal lumazah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni tuan-tuan, orang yang kedekut sedang dikritik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni duk cari kesalahan kelemahan orang lain. Mereka akan ceritakan kelemahan orang tu pada orang lain pula supaya kesalahan mereka, kelemahan mereka dia tak nampak, tak nampak. Kalau dalam tempat kerja tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, dia panggil kaki kipas, minta maaf. Saya kerja banyak tempat, kaki kipas itu merupakan satu toksik dan penyakit yang sangat berbahaya. Dia angguk semua dia kata boleh. Dia angguk semua dia kata boleh. Yang akhirnya yang tersiksa ni kita tuan-tuan. Perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila humazah, kita sebut humazah tadi. Apabila kalimah yang melibatkan humas ni disebut dalam Quran, kan banyak dalam surah Al-Qalam ada kan yang apa? Yang ada orang dalam penjara, orang Thailand tu kan yang baca Quran tu, Hammazin Masya'im binamim. Suara dia sedap tu. Ha? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan humas ni? Humas ni banyak disebut dalam Quran sebenarnya. Antaranya Hammazim Masya'im binamim. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Apapun itu tuan-tuan berhormati Allah, saya minta untuk kita beri laluan pada azan dulu. Lebih kurang 2-3 minit begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله. Tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung sikitlah. Surah Humazah. Nanti saya akan selang-selikan insya-Allah. Saya akan sentuh bab hati mungkin untuk kuliah seterusnya. Cuma hari ini kita sambunglah sebab kita dah masuk surah Humazah. Jadi secara detail, jadi saya cuba ceritakan bab Humazah ni secara detail juga insya-Allah. Sikit-sikit. Sebab Humazah dengan Humazah ni dah jadi satu trend pada zaman sekarang. Tuan-tuan, nak ceritanya Allah ni dah cerita banyak kali pasal Humazah ni. Allah sebut apa? Hammaza'im masya'im binamim. Yang suka sangat duk cela cari kesalahan orang, yang makin banyak dia membawa fitnah. Kemudian Allah kata apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? In kana dha malin wa banin. Sebab dia itu jenis banyak harta dan anak. Tuan-tuan, perkara yang sama Allah sebut. Maknanya apa? Orang yang humas, orang yang suka cari kesalahan orang ni, dalam masa yang sama hati dia akan terikat dengan dunia. Ini salah satu ketetapan penggunaan bahasa dalam Al-Quran. Konsep dia sama je yang Allah guna. Kalimah jama'ah yang memberi isyarat kan, alladhi jama'a ma law wa'addadah, memberi isyarat yang orang yang dimaksudkan dalam ayat ini, dia akan habiskan seluruh usaha hidup dia untuk cari dan kumpul harta dan kekayaan. Kita dapat faham daripada kalimah jama'ah ini dibentuk dia past tense, benda yang dah lepas. Makna dia apa tuan-tuan? Cerita tentang kehidupan yang telah lepas. Sebab tu ulama kata ayat ini Allah ni dia nak ceritakan sampai tahap jamaah. Orang yang suka sangat kumpul harta. Sehingga tahap harta itu masuk ke dalam hati dia. Kita baru cerita Abu Lubabah sebelum ni, Abu Dahdah. Cerita pasal mereka itu tidak memandang harta dunia ni sampai masuk dalam hati. Sayyidina Uthman bin Affan tak pernah duduk harta dia dalam hati, tapi Allah tetap berikan dia kekayaan. Juga kat tempat saya ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat suka dengan beberapa kaedah orang-orang kaya di sini. Ada pakcik-pakcik yang keretanya itu sampai 1 juta tuan-tuan. 1 juta harga kereta sebiji. Datang pergi surau. Pergi surau buat apa tuan-tuan? Puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala ni kami para imam ni. Imam-imam ni, imam-imam kami semua kat sini dipanggil tuan-tuan, panggil, meh sini. Siapa nak bawa kereta ni bawa. Siapa nak naik kereta ni naik. Siapa nak rasa naik kereta ni naik. Dia tak duduk dalam hati dia harta kereta tu tuan-tuan. Sampai tahap bila orang tanya ni kereta siapa, ni kereta anak saya. Ni kereta siapa? Kereta ni sampai dia kata macam saya rasa macam nak wakafkan di surau. Tuan-tuan, tak masuk dalam hati. Kalau ada masuk dalam hati, perhatikan mulut kita. Mulut kita merupakan mulut yang suka mencari kesalahan orang lain sehingga kita ni cuba untuk jadi perfect. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betul lah. Sebab tu sampai Allah kata jamaah. Jamaah ni past tense, benda dah lepas dah. Allah kata mereka tu dah memang suka sangat kumpul harta. Maknanya apa tuan-tuan? Ulama kata Allah
menyifatkan orang yang suka kumpul harta ini seolah-olah mereka ini mati sebelum matinya. Macam tu. Kita ni boleh dikatakan yang dia tu sebelum dia mati, memang dia jenis kumpul harta dan dia tu dah mati dah dalam dunia sekarang. Jenis sanggup buat apa dia? Nak kembangkan perniagaan, kekayaan. Ada yang gunakan pekerja bayar gaji murah, susahkan kehidupan mereka sebagai contoh. Ada syarikat yang melayan pekerja mereka seperti hamba sampaikan mereka tak dapat lari daripada kilang mereka, kena kerja tanpa cuti. Semuanya termasuk dalam wailun. Orang yang tak menjaga nasib pekerja pun dinamakan wailun. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sebab tu dia satu konsep yang luas, wailun ini. Celaka ini. Sampai tahap allazi jama'a malan wa addadah, kalimah addadah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mereka bersifat kejam seperti itu dengan pekerja mereka, dengan diri mereka, addadah kata Allah, akan timbul satu lagi sifat yang nama sifat itu adalah mengira-ngira harta mereka. Berapa banyak sudah tambah, berapa banyak lagi yang mereka nak, dan berapa banyak lagi tujuan-tujuan mereka yang belum mereka capai dalam dunia, yang tujuan itu hanyalah untuk kepentingan diri mereka sahaja, sehinggalah sampai tahap tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-beradik, mak bapak pun dilupakan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, hati-hati orang yang baru pencen. Duduk buat rumah sangat tuan-tuan, duit pencen banyak sangat, tapi lupa nak pergi umrah. Bila lupa nak pergi umrah, namanya wailun. Asalnya duitnya itu cukup untuk pergi suami isteri. Dikatakan pada isterinya, isteri aku nanti tak apalah, anak aku akan belanja. Aku akan pergi seorang di umrah. Tuan-tuan, akhirnya duitnya habis kerana buat rumah, pencennya habis duduk rumah, duduk buat mencantikkan rumah. Akhirnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, beliau tak sempat pergi ke umrah. Ini kisah nyata yang berlaku dalam keliling saya. Tuan-tuan, orang sebegini namanya wailun. Syukurlah kalau keadaan itu tiba-tiba Allah tarik untuk taubat. Tapi pasti akan menyesal bila dengar orang lain duk cerita pasal umrah. Umrah ni macam mana, nampak Kaabah sekian. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Addadah. Mereka ini suka kira-kira harta mereka, sampai kata ulama, mereka ini juga, maksud mereka ini juga adalah mereka ini sangat bersedia. Maksudnya apa tuan-tuan? Bersedia untuk menyediakan harta wang mereka sebagai insurans untuk masa depan mereka. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perlu hati-hati. Dia panggil macam mana? Dalam dunia ni tuan-tuan, kita perlu ada satu sifat yang namanya sifat mutawassitah, tengah-tengah. Sifat pertengahan, sifat mutawassitah. Jangan lebih-lebih sangat ke sana, jangan lebih-lebih sangat ke sini. Kalau ada harta, jangan sampai kita risau sangat harta kita itu habis, dan jangan sampai kita habiskan semua harta tanpa ada simpanan untuk kita. Jangan juga. Nabi tak bagi begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang itu membuang ataupun dah terlampau lunak dengan akhirat sampai tahap dia sanggup untuk buang harta dia, tapi tetap juga menyusahkan diri itu tidak terlalu baik untuk kita di dunia. Dia akan menyebabkan kita ada satu masa kita akan mengeluh. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Duk pandang sangat anak-anak, sediakan rumah untuk anak-anak semua sekali dalam orang. Duk sediakan harta, kereta untuk anak 6 orang semua sekali. Habis tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Katanya sebab risau, takut-takut anaknya itu nanti akan datang tak ada kerja. Tuan-tuan, nak bagi rumah silakan. Nak bagi kereta silakan. Tapi jangan ada dalam hati kerisauan tentang masa depan mereka. Pemberian itu adalah suatu hadiah, suatu sedekah, tanpa mengira apakah yang akan berlaku pada masa depan mereka. Itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlampau risau, namanya allazi jama'a malan wa addadah. Mereka ini duk suka sangat kira-kira harta mereka. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia jangan pandang pendek pada harta. Jangan pandang harta tinggal RM10. Jangan. Yang kita perlu fikir adalah macam mana kita mati. Tuan-tuan, saya sebut dah sebelum ni.
Nabi galakkan sangat kita ni duduk dengan orang yang nazak. Galakkan sangat. Supaya kita ni dapat fikir. Orang yang hartanya banyak sangat. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka sangat tengok ataupun cerita pasal mak mentua saya lah. Mak mentua saya dia tak suka rumah besar walaupun dia berduit lah, saya kata berduit. Sebelum ni pun dengan duit yang dia ada, dia tak pernah pun ada kereta mewah, dia tak pernah ada rumah yang banyak. Ada satu rumah pun rumah flat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tuan-tuan yang dimulakan Allah, dua adik-beradik cakap cuba cari rumah selesa, maka dia buat satu rumah di kampung. Buat satu rumah yang besar lah, besar, sangat besar, banglo lah kita panggil banglo, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebut oleh ibu saya biasanya tuan-tuan yang dimulakan Allah, dia cuma sebut apalah yang ada dalam rumah ni. Berapa lamalah sangat Umi boleh duduk kat sini. Tak setahun dua agaknya. Tuan-tuan, bila fikir balik, sempat duduk 2 tahun. Saya duduk dengan orang nazak tu, saya fikir sangat. Harta ni rupanya tak ada benda. Tak ada boleh bawa ke mana-mana. Jangan bawa kira-kira. Cuma kena fikir macam mana keadaan kalau kita mati. Kita dapat bantu tak orang yang kaya sangat tersebut dengan harta dia, kita bawa macam Firaun, tuan-tuan yang dimulakan Allah. Kalaulah harta itu sangat mulia, maka Firaun lah yang paling mulia. Firaun ni orang paling kaya sekali berbanding Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah berikan dia kelebihan sampai dia kelebihan Nabi Sulaiman ni dipanggil Nabi yang mengawal angin. Maksudnya apa tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Sulaiman ni kalau dia berjalan ke satu tempat daripada pagi sampai ke tengah hari, kalau dia berjalan pagi sampai tengah hari, kita punya perjalanan adalah sama seperti sebulan perjalanan. Kita jalan sebulan, Nabi Sulaiman cuma jalan lebih kurang pagi sampai tengah hari saja. Kalau tengah hari sampai petang Nabi Sulaiman jalan lagi tambah, maka tambah sebulan lagi. Itu Nabi Sulaiman tuan-tuan. Dia kekuasaan angin, bukan kekuasaan harta. Yang kaya itu Fir'aun. Tapi Fir'aun tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alladhi jama'a malau wa'addada. Jama'a malau wa'addada. Allah sebut jama'a mala, kekayaan. Allah sebut mufrad. Allah sebut satu. Kalau saya terjemahkan ayat itu, alladzi jama'a malau wa'addadah, sesungguhnya mereka ini, Allah ini sangat kecewa dengan orang yang suka sangat kumpulkan harta. Allah tak ceritakan pasal apa, Allah tak sebut macam ni. Allah tak sebut dengan perkataan mereka itu tak mengumpulkan harta mereka. Dan mengira harta, tak sebut tuan-tuan. Allah cuma sebut mufrad, seolah-olah malan tu Allah kata macam mereka itu kumpul benda kecil, kumpul kekayaan, bukan kekayaan yang banyak, bukan. Allah kata mereka ni cuma kumpul kekayaan, mufrad, yang nak menunjukkan Allah ni nak merendahkan kemewahan. Kalau jamak kita panggil amwal lah. Amwal ni maksudnya harta yang banyak sangat. Malan ni harta yang sikit. Nak tunjuk apa tuan-tuan? Tak kira berapa banyak pun harta itu ada pada kita, ianya tak boleh dibandingkan dengan harta seluruh alam. Itu je tuan-tuan. Kalau kita rasa kita kaya, akan ada orang yang lagi kaya. Saya nampak saya sebut dah tadi kan, orang kat surau ni ada kereta 1 juta. Kereta dekat rumah dia ada 14 biji tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tahu tak apa dia sebut pada saya? Saya cerita, saya kata perniagaan ada berapa, dia kata tak payahlah nak bangga sangat dengan kekayaan, dia kata. Dia kata apa? Rasa macam nampak macam kaya kan dia kata kan. Tapi sebenarnya bila duduk dengan jiran sebelah dia tuan-tuan, pendapatan bulanannya adalah 8 juta. Dia kata 8 juta, saya nak kumpul 8 juta setahun, dia kata. Nampak tuan-tuan, akan ada orang yang semakin kaya, tak boleh nak banding. Akhirnya tuan-tuan, yang paling kaya tu Fir'aun, orang yang paling celaka dalam dunia. Tuan-tuan, kita mungkin sangka apa yang kita ada tu dah banyak. Tapi kita pun tahu ada banyak lagi orang yang lagi kaya, banyak lagi orang yang banyak lagi yang bukan harta kita. Kalau kerja sampai mati sekalipun, kita takkan dapat kumpul harta sebanyak tu. Maka jangan bangga kalau ada duit. Sebab duit tu bukan banyak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang rasa bangga, mereka itu bangga kita tu tak kena tempat. Tak dinilai langsung nak dibanding dengan akhirat kau. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu
Ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah athaqaltum ila al-ardi araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatud dunya fil akhirati illa al-qalil. Apa Allah kata, hai beriman, hai orang beriman, apa sebabnya bila dikatakan kepada kamu, pergilah perang pada jalan Allah. Tapi kenapa ada rasa berat dan rasa nak tinggal di tempatmu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa macam tak boleh pergi, rasa macam berat sangat nak duduk juga kat rumah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Allah, adakah sebab kamu tu dah rasa puas sangat dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat nanti? Allah tanya tuan-tuan begitu. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Kamu dah redha sangat kehidupan kamu dalam dunia. Kamu puas sangat dah rasa hidup kat dunia ni sebagai ganti kehidupan akhirat. Famal mata'ul hayatud dunya fil akhirah illa qalil. Padahal kenikmatan hidup kat dunia ini nak banding dengan akhirat tu hanya sikit sangat. Tak berguna langsung harta yang banyak. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi macam orang kafir. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kufar falai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sungguh orang kafir. Orang kafir, mereka ini mati sedangkan mereka tetap dalam kekafiran dia, maka takkan diterima dari seorang pun di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia tebus diri dia dengan emas sebanyak itu. Tengok, Allah tak pandang langsung emas ataupun kekayaan. Alladhi jama'a malan wa 'addada. Yang Allah pandang adalah apabila orang itu terlalu berbangga-bangga dengan harta dia, yang menyebabkan Allah selitkan pula. Allah nak bagi dia rasa azab paling kuat, rasa kekecewaan Allah. Allah dah kecewa sangat, Allah tambah kecewa, tuan-tuan yang dimulakan Allah. Allah selit pula dengan sifat humazah wal lumazah, yang mana dia suka ngutuk orang lain. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Maka Allah kata, wailun, celakalah mereka itu, aku sangat kecewa dengan mereka ini. Ketahuilah ada satu neraka yang namanya Wa'il, yang sentiasa menyebut-nyebut nama mereka itu untuk memanggil mereka dengan duri-duri, dan tangan mereka menarik kepada Wa'il itu. Dan beberapa perkara yang Allah sebut sebagai wailun, iaitulah mereka ini akan sangat-sangat sentiasa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akan dikekalkan dengan azab. Azab daripada dunia, azab daripada akhirat. Semuanya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu belum kita cerita bab riba, tuan-tuan. Riba ni kalau ikutkan dalam dunia ni dah tak ada dah. Sebab riba ni dia terikat dengan emas dengan perak. Jadi kewujudan bank itu bukan sesuatu yang salah dan bukan sesuatu yang ribawi. Sebab ribawi lah. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila pengurusan bank itu dia menguruskan hutang, menguruskan pinjaman dan sebagainya, yang pinjaman dan hutang itu diuruskan dengan kaedah yang salah dan beberapa kaedah yang melibatkan riba, maka dia tetap menjadi kesalahan, dan perkara tersebut akan menyebabkan yang kita panggil tadilah, yang kita panggil sebagai alladzi jama'a malan wa 'addada. Riba ini terlibat dengan jama'a malan wa 'addada. Orang yang suka kumpul harta dan kira-kira harta dia. Duk kira-kira sangat keuntungan sampai tahap dia tak sedar yang Allah sedang kira-kira kemiskinan untuk diri dia di dunia dan di akhirat nanti. Tuan-tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara perkara yang terlibat dengan adada. Adada ni surah Al-Humazah. Dua perkara yang sangat penting yang perlu kita elakkan, dan boleh sambunglah lagi. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Lagi apa lagi ayat dia? Allahumma salli ala Muhammad. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka fikir harta itu dapat kekalkan dia. Yahsabu anna malahu akhladah. Lagi alladzi jama'a malan wa 'addada. Alladzi, Allahumma salli ala Muhammad. Tu saya lupa dah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumadzanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke hutamah. Dan semua ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti saya akan ringkaskan untuk akan datang, dan saya akan sentuhlah bab hati. Saya akan ringkaskan humazah ni sebab yang dua tu saja yang paling penting sekali, yang perlu kita elakkan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Cuma yang paling utama dalam humazah ini adalah sebenarnya ada 5 perkara yang disebut. Nanti saya akan pecahkanlah untuk kuliah akan datang, dan saya akan sentuh-sentuh bab hati sebelum-sebelum ni, seperti mana kita tadabbur sebelum ni. 5 perkara utama yang disebut dalam surah ini,
Yang saya sebut itulah humazah, lumazah, jama' ama, lau, wa'addadah. Nanti kita akan pecah-pecahkan yang mana 5 ini Allah akan balas balik dengan 5 dalam surah yang sama. Allah ceritakan maknanya dahsyatnya wailun. Kecewa Allah itu dahsyat sangat sehingga Allah sebut 5 dan Allah balas 5 balik. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Allah sambung sehingga menunjukkan apakah hutamah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga bermanfaat. Maaf salah silap. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Nazim atas kesedia dan memimpin bacaan surah Al-Mulk itu tadi, dan juga sisi tadabbur ayat suci Al-Quran dari surah Al-Mazah mengenai ancaman buat orang yang suka menghina orang lain dan kecelakaan buat orang yang menjadikan ucapan hariannya tu dengan kata-kata negatif, dengan mencari-cari dan menyebut kesalahan orang lain. Dan jadikanlah kita ini sebagai insan yang suka mendengar akan peringatan Allah SWT, dan semoga sisi tabuk ini memberikan sedikit sebanyak manfaat dan kefahaman buat kita semua. Dan Ustaz, kita tangguhlah dulu ya Ustaz ya, dengan Boleh. tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Tangguh dengan kafaratul majlis wa suratul asri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Terima kasih semua. Saya minta diri dulu untuk solat Isya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, sama-sama. Warahmatullahi